back. So hari ni we want to continue back our horror story. Hari tu I ada share juga one of my horror story kat ni. Kira macam not sambungan, it's a new story yang I alami. I think it's a long time ago. Waktu I sekolah dulu lah. So stay tuned, and before that don't forget to follow my TikTok account and to follow my YouTube, and don't forget to subscribe, like and share. Okay guys? So if you guys ada macam you guys punya story pun boleh lah share ke, komen ke, or maybe you guys boleh komen ke, or maybe PM I pun boleh. Maybe you guys punya own horror story kan, so kita boleh sharing. Okay, because sharing is caring kan. So okay, without further ado, let's get to the story. Okay, this story is when macam I join macam perkhemahan kat sekolah that time. So macam I join perkhemahan kat sekolah waktu tu. Everything is just going fine sebab hari tu hari Jumaat. I still can remember clearly. So hari tu hari Jumaat. Pagi kita sekolah macam biasa. Perkhemahan tu I think 2 days 1 night. Kalau I tak salah lah. 2 days 1 night. So pagi tu bukanlah macam ngam-ngam 2 days 1 night. Sebab pagi tu kita sekolah macam biasa. Bukan Friday kan. So pagi sekolah macam biasa. Dalam pukul, sebab kita orang balik sekolah pukul 12 lebih. So I malas nak balik rumah. So macam memang my parents semua dah prepare all the things. Sebab that day tak ada orang nak fetch me back kot daripada sekolah tu. Macam I balik sekolah pukul 12 lebih tu kan. Aktiviti tu start around 1 kot. Sebab orang aktiviti macam after kita orang punya session macam camping tu after daripada orang solat Jumaat. So ada macam 1 or 2 hours gap. So ada certain student dia balik that time. So macam adalah yang macam rumah jauh ke apa ke dia stay. Macam I tak balik. So macam I dah memang prepare semua barang I bawa daripada rumah semua. Pagi-pagi tu my parents dah bawa, and then kita ada bilik untuk keep barang-barang kita orang buat daripada pagi tu. Okay, after that everything just fine macam biasa. I break dengan my friend. Everything is just going okay until the activity start, sesi pendaftaran. And then kita orang ada macam grouping punya task apa semua sebab kita orang camping. This happen dekat sekolah. Okay, I ada few camping stories sebab biasalah kita sekolah kan ada macam few type of camping, but yang ni I nak cerita camping yang berlaku dekat I waktu I dekat sekolah. This happened at my school lah. Okay, so I get back to the story. That time everything just going fine after balik sekolah tu. Macam I cakap lah, dia buat pendaftaran, grouping, all of that. Kita orang ada few activities going on until that time around 5 or 6 o'clock. That time kita orang punya macam bukan cikgu lah, macam biasanya ada orang macam kita ada apa yang orang panggil macam facilitator. Yes, correct. Kita ada facilitator yang biasanya akan jaga. Sebab kita orang jemput facilitator dari luar tau. Kita orang bukan cikgu yang jaga. Special. Cikgu kita jemput facilitator dari luar. Macam yes, that time is macam camp motivasi. Yes, I remember. So kita orang jemput motivator. Bukan kita orang lah, cikgu kita orang jemput motivator daripada luar untuk come to our school. So macam pukul 5 tu, pukul 5 ke 5:30 macam tu lah, facilitator tu lepaskan kita orang untuk kita orang macam prepare, mandi, bersihkan diri, because kita orang dah kotor waktu tu. Macam kita orang buat aktiviti yang membabitkan macam air. Kita orang main macam ada one game lah, tapi sebab macam kita orang bermain-main dengan air. So macam everybody sweat that time. So facilitator tu bagi masa dalam pukul 5 ke 5:30 macam tu kita orang stop. So facilitator tu cakap dengan kita, you guys take a break, mandi, bersihkan diri semua until maybe 6 or 6:30 macam tu. Then baru sebab maghrib kan. So around that time sebab kita orang ramai. So bilik air yang digunakan bukan semua floor kita orang boleh pakai. Kita orang sekolah ada 3 tingkat, 3 or 4. Tingkat pertama tu bilik guru, so kita tak boleh pakai. Kita orang memang boleh guna tandas tingkat 2. Tandas tingkat 2 dengan tandas ground floor. So tapi tandas ground floor is for lelaki mandi.
So kita orang dekat tandas tingkat 2. So tandas tu je yang kita orang boleh pergi sebab kita orang punya macam tempat tidur kita orang ditempatkan dekat tingkat 2. Okay, so kita orang cuma boleh mandi kat situ lah and kita orang ramai. So ambil masa yang lama lah macam nak queue, nak mandi apa semua. So sementara tunggu orang mandi apa semua. Sebab I tak jenis orang tak suka berebut kan. So I akan mandi macam yang paling agak macam belas lah. I rasa macam dah tak ada orang ni, dah tak ramai. So baru I pergi mandi. So singkat cerita, I dengan my friend ni lepak-lepak lah dulu. So tunggu sementara orang nak, macam orang sibuk-sibuk macam nak bekerja-kerja mandi. Kita orang drag time until macam I think around 6 something kot. Dah nak macam masuk maghrib macam tu kan. Then baru kita orang rushing nak mandi. Sebab kita orang tahu masa kita orang, sebab kita orang nak prepare pakai baju apa semua, prepare pakai telekong sebab kita orang nak solat maghrib jemaah kan. So prepare apa semua. So kita orang berdua rushing nak mandi. So after kita orang rushing nak mandi ni, this story happen lah. Okay, dah sesudah waktu kita orang mandi tu ada rasa macam tak sedap lah. Tapi that time macam I ada rasa something tak sedap and I ask my friend. So dia pun cakap I feel macam something is just something macam instinct je. So mungkin kita orang that time just fikir mungkin perasaan kita orang je kot sebab first time jauh dari rumah ke apa ke. So macam kita orang ada rasa macam mungkin macam mana orang cakap homesick macam tu lah. So after that kita orang balik bilik macam bilik lah, nak tukar baju. After nak macam on the process I nak tukar baju tu, my friend dah siap pakai baju. Dah siap dia pakai baju, dah siap pakai telekong semua. Then after that after dah siap semua tu, dia kita orang punya bilik ni menghadap ke padang sekolah. Okay, menghadap ke padang sekolah. Hi member, jap aku invite kau. Boleh tak? Okay, after that kan, sebab kita orang ni menghadap ke padang sekolah. So what happened is my friend yang dah siap dia dah siap pakai baju, dia siap pakai telekong semua. I masih slowly pakai baju, pakai telekong semua kan. So dalam masa tu my friend ada nampak macam sebab I rabun jauh tau. So I ada problem macam nak tengok something yang too far. So my friend yang bagi tahu macam kau nampak tak ada macam dia ingat macam budak sekolah duduk atas pokok tau. Because kita habis sekolah padang tu, tepi dia posisi tepi padang tu is banyak pokok-pokok. So dia nampak ada macam one girl with a very long hair duduk dekat atas pokok tu. And that my friend call me. So dia tanya I, dia tunjuk kan dekat pokok tu macam, you nampak tak dekat atas pokok tu ada budak tengah duduk macam with the long hair and everything lah. And dia pakai baju putih. So I pun sebab I rabun, so I tak nampak. So I secara spontan after dah settle semua I punya macam settle lah, I pakai baju telekong semua kan. So I pergi dekat tingkap yang ditunjuk tu and I see the tree. And purposely I tak nampak muka sebab I rabun. So I just nampak macam I nampak lah macam memang betul apa yang my friend say. Macam ada orang pakai baju putih and dia tengah duduk dekat atas. Macam something wrong. So I terus macam cut off lah cerita dia. Annyeong member, malam ni kita cerita-cerita seram. Okay, so nanti kau boleh share kau punya cerita seram. Aku nak habiskan cerita seram aku dulu. Alright, continue. Okay, so cerita dia aku start sampai mana? Oh, cerita pasal aku nampak ada one macam budak my friend lah actually nampak and panggil I datang. So after that aku pun datang lah. Macam I datang tengok and memang betul ada. So I rasa macam tak sedar hati. So I memang bagi tahu dengan my friend macam this something wrong ni. Macam I dah rasa macam macam tak betul je macam. Because that time dah almost to maghrib tau. So macam mana ada parents yang nak biarkan anak diorang keluar then bergayut dekat atas pokok without anybody around there. And sama tu itu macam padang area sekolah. So bukan simply, tapi kat for your information, padang sekolah kita orang
ada tembok and after that ada flat. So maybe jugalah ada budak yang boleh mungkin loncat pagar tapi sebab dia timing it's not correct. Sebab waktu tu dia dah macam masa nak ke maghrib. So aku tak macam tak logik lah. Yes. Dah tak seram mati kelapu Horror. Oh yo, okay. Sebab aku nak upload kat YouTube ni lepas ni. So nanti boleh tak tag kau? So after this kan, after tu aku ajak kawan aku macam turun balik lah pergi macam kita orang macam dah lah tak nak tengok lah. So just macam kita sebab aku dah rasa tak sedar hati tau. So macam dari aku cakap tak apalah kita pergi sembahyang maghrib je. Nanti ustaz cari susah, facilitator cari lagi ada masalah kan. Sebab kita orang lambat. So after that singkat cerita kita orang ada macam after solat maghrib kita orang diminta untuk macam letak telefon apa semua. Then after that after daripada solat maghrib tu kita orang ada macam motivasi. Aku tu tak macam after kita camping kat sekolah macam diorang ada macam bagi ceramah motivasi apa benda tau. Macam diorang putar lagu sedih. Ya ingatlah mak parents awak macam mana. Macam tu lah. Sampai aku rasa dalam pukul 12. Pukul 12 macam tu dia bagi macam dia lepaskan kita orang, dia suruh kita orang ambil snack malam. And after that dia suruh okay you guys boleh naik bilik sebab sharp pukul 5 ke pukul 4 macam tu kita nak buat Qiyamulan. Aku ingat lagi dia kata macam pukul 5 ke pukul pukul 4 ke pukul 3 macam tu lah. Dia kata kita orang nak bangunkan you guys suruh buat Qiyamulan. So I think pukul 4 ke pukul 5 kot. Sebab aku rasa macam after that kita orang naik tidur. Aku penat gila tu. So macam aku naik aku tak fikir apa. Aku terus tidur. Tapi kan waktu aku tengah tidur tu suddenly macam ada orang kejut aku tau. Ada macam member yang tidur dengan aku kejut aku. So after dia kejut aku tu aku macam kenapa ni? So macam aku dengar orang jerit-jerit that time macam aku macam takut lah. Lepas tu aku macam kenapa dia menjerit-jerit? Dari tadi tu so kat member aku yang tidur di sebelah aku ni dia cakap apa tau? Anggaplah nama member aku tu Mira. So macam Mira tu cakap dengan aku dia cakap kau tak dengar dari tadi. Dari tadi tu member kita macam meracau-racau macam kena rasuk. Menjerit-jerit dia menjerit-jerit lepas tu dia macam kau tahu tak dia bercakap sekejap bahasa Arab. Dia bahasa dia lain-lain kau tahu tak? So aku cakap dengan dia daripada pukul berapa dia macam ni? Dia kata daripada kita tidur mungkin maybe ada yang tidur mungkin 12:30 tidur kan. Dia mungkin dalam pukul 1 macam tu dia dah start meracau-racau. Aku bangun mungkin dalam pukul 1:30 kot. So aku cakap dengan dia kenapa dia macam ni? Macam panggil ustaz lah. Macam kita orang suruh dadak dia macam panggil ustaz waktu tu. Suruh macam kira rukiah ke. So kita orang ramai-ramai baca doa. So that time waktu kita orang tengah baca doa tu kita orang nampak dia mengkik-mekik. I think around 1 hour or 2 hour. Dia screaming, shouting. Dia marah. Macam, kau tahu tak? Suddenly macam dia bukan jadi perempuan yang jenis macam Jadi kasar. Dia jadi kasar. Dia macam dia boleh cakap bahasa Arab. Betul tak? Dia boleh cakap bahasa Arab. Member aku ni tak pandai tau cakap bahasa Arab. So scary lah macam. And suddenly dia macam dia very strong. Dia biasanya dia jenis perempuan macam soft lah. Dia bukan jenis perempuan macam very rough. No. Dia very soft. So suddenly dia ada super power Aku rasa macam mungkin 5 orang kot pegang dia. Pasti macam dia meronta-ronta. Scary lah waktu tu. After that keadaan jadi macam tenang. Tenang then ustaz tu suruh macam okay lah you guys macam baca doa after you guys sleep. Then tidur balik lah. Macam ustaz kita orang cakap sebab kita orang nak buat Qiyamulan kan pagi tu. So ustaz tu nak teruskan dengan program kita juga. So ustaz cakap just go to sleep. InsyaAllah kalau apa baca doa dia sebelum tidur and InsyaAllah lah benda tu tak akan kacau lagi. So pagi dia tu after Qiyamulan, solat subuh dan kita orang nak start aktiviti. Kita orang macam breakfast kan. Waktu breakfast tu aku tanya dia. Waktu dia macam meracau-racau tu apa benda yang dia rasa kan. Dia rasa macam dia tengah tidur. Dia macam dia tak rasa macam apa. Cuma dia rasa penat. Dia rasa macam dia kena kejar orang. That's all. Dia tak ingat yang macam dia pernah meracau ke, memekik ke sikit perut ke. Dia tak ada macam tu. So dia macam dia tak sedar lah. So macam benda tu scary lah. Macam tu aku rasa macam itu dah pengalaman horror pertama yang aku alami lah. Sepanjang aku hidup ni inilah cerita horror pertama yang aku alami. Bukan cerita horror pertama dah macam pengalaman yang membabitkan dengan hal-hal gaib pertama yang aku alami. Macam tu. Kau? Hai.
Kau sambung. I don't have a too much story. Tapi masa I dekat kampung, I think you pernah dengar kot I cerita. Dengar tak I cakap? Dengar. Okay, masa tu kita orang masa tu kat kampung. Bila kat kampung, biasalah orang selalu tidur macam tidur awal kan, sebab kat kampung macam dah pukul 10 dah sunyi. And then masa I pergi waktu tu dah dalam pukul 12 ke pukul 1 macam tu. I waktu tu ada cousin I semua balik kampung, and then I ada tidur dekat satu bilik belakang tu. Sebab dekat dalam kampung I ada 3 bilik. So bilik belakang tu memang macam jarang lah, macam kalau cousin tak balik, so tak ada siapa pun tidur bilik tu. Nak jadi cerita, I jenis yang macam jumpa cousin kan mesti macam gila-gila sikit. So macam waktu tu dah pukul 1 ke 2, perangai I ni jenis macam mulut tak boleh nak berhenti. And then topik ni bila bercakap, and then terbuka cerita hantu. Bila terbuka cerita hantu, macam I cakap lah, kau pernah Pontianak? I cakap macam tu tau. I macam, kau pernah tak Pontianak ke apa? I cerita lah macam pasal kalau kau nampak Pontianak kan, best. Waktu tu memang cerita pasal cerita hantu lah. Tapi benda tu kan macam dia tahu tau. Macam kita panggil dia kan, dia macam dia tahu tau. Yeah, and then nak jadi cerita, waktu tu dah pukul 1, pukul 2 lebih macam tu, suddenly ada orang, sebab kalau kat kampung dia guna yang macam cermin tingkap yang 4 petak tu kan, and then just tarik je macam tu. Yang tu ada orang ketuk kuat gila sebab contohnya ni katil kat sini kan, nanti kat sini, and then ada tingkap kat sini, and then dia ketuk kuat gila. So masa tu I fikir long I macam pakcik I lah, dia baru balik sebab waktu dia jenis suka memburu. So bila memburu balik masa pagi-pagi mesti baru balik. Betul. I think baru nak pergi sana. So I macam fikir lah macam, ni mesti long I. Macam tu tau. So I don't expect that lah. I macam baru nak tarik, macam siapa ni main-main tu dah pukul 2-3 pagi ni main-main kan. Tiba-tiba baru je nak tarik tingkap tu, and then kawan macam cousin I lah terus tarik macam tak ada siapa lah macam tu. And I macam habis siapa kan, macam waktu tu memang tak nak dah fikir apa-apa. Macam okay, tutup. Dorang macam cousin yang sebelah tu memang dah tidur, macam dah terus dah selubung apa semua, and then macam tak nak tahu pun apa benda tu. And then esok pagi baru cerita balik kenapa. Lepas tu bila cerita balik baru tahu macam semalam waktu pagi-pagi tu waktu I kena tu, macam ada adik saudara I yang baby, dia macam sebab waktu I nak tidur tu, lepas jadi tu waktu I nak tidur tu I dengar dia menangis. Lepas tu esok pagi kalau bila dengar cerita, bila kita orang cakap ada orang ketuk tu, kita orang tanya, semalam long yang ketuk pintu tu, and then dia kata bukan, tak balik pun lagi waktu tu. And then macam kalau I rasa kalau I buka waktu tu, I tak tahulah Encik Ponti ke Encik Macam logically waktu-waktu macam tu tak akan ada orang purposely macam datang ketuk-ketuk pintu orang kan, suka hati kan. Dia ketuk cermin tu macam nak pecah. And then bila pagi tu kita orang cerita kan, macam diorang kata bukan kan, rupanya waktu pagi tu dia kata waktu baby tu nangis, and then suddenly baby tu diam. Suddenly dia diam, and then dia macam menyaut tau, macam ada orang agah dia. Ya, aku feel dia macam sebab budak-budak ni kan, sebab ada macam orang tua selalu cakap kan, sebab dia orang macam tak ada dosa lagi kan. So dia orang senang nampak macam benda-benda halus ni. Dia lah cakap macam boleh nampak malaikat, tapi yelah makhluk macam Cik Pon pun dia pun makhluk halus juga kan. Betul. Dan sejak daripada situ nenek I buatkan arwah nenek I buatkan bilik tu sebagai bilik solat. Sebab I ada insting something yang ada happen kat dalam rumah tu. I ada insting lah, I boleh rasa
macam ada something wrong dekat situ. Tapi usually memang macam tu kan. Macam biasanya lah kita as macam normal human kan, kita okay totally to say kan, aku pun tak ada macam sixth sense ke yang boleh macam, aku bukan jenis orang yang macam ada indera keenam tau, macam memang boleh nampak hantu. Tapi certain times memang secara tak sengaja kan, ada masa yang macam aku sendiri pernah nampak benda tu. Bukan sebab aku ada indera keenam, tapi aku rasa lah sebab benda tu dia memang nak bagi kita nampak. So, sebab tu kita nampak. Betul. Itu orang kata rezeki daripada Tuhan bagi Tapi kat aku kita. sama wondering juga macam kesian tau orang yang ada macam indera keenam ni. Sebab aku personally cakap macam aku nampak benda tu macam few times kan. Macam kau ingat tak? Ada previously siapa yang macam follow I punya horror story yang sebelum ni. Ya, apa ada dekat YouTube juga. Ya, ada cerita pasal my working place kan yang macam kita orang ada kena dengan okay. That story, I remember yang I ceritakan dalam story tu is yelah. Ada lah. So that time, yeah. So ini dah tuan punya badan member yang I cerita yang macam kita orang memang dengar. Tapi that time kita orang tak nampak. Just dengar je. Betul. Yes, kita orang tak nampak. Tapi kita orang memang tahulah kat situ ada sebab honestly to say lah, aku kat company aku tak nak sebut nama so kita just sebut company. So company lama tempat kita orang kerja tu memang ada benda tu. So macam aku biasanya kerja sebab macam kau kan selalu keluar. Aku memang kerja kat office. So kadang-kadang macam Shini keluar kan. So Shini keluar dengan boyfriend dia, kau tak ada kat office. Aku susul dekat office. So memang aku kadang-kadang memang tak pernah nampak, tapi kadang-kadang boleh rasa macam ada budak lari ke apa ke. Tu dah story lah, nanti macam kita buka cerita lain aku sambung story ni. Tapi memang to say lah, macam mungkin sebab aku rasa macam company kita dulu kat basement kan. So sebab itulah macam position dia membawa ke macam mungkin lembab ke gelap ke. So sebab tu macam benda-benda tu senang nak datang dekat kan. Okay, for the next story you have? Member? Cik, ada next story tak? Aku ada banyak tu sebab aku cakap dengan kau aku experience macam horror story ni kan bukan macam sekali dua je, macam ada. Aku rasa ada banyak lah, macam banyak insiden yang aku alami. Satu insiden yang macam aku cerita dengan kau waktu aku camp sekolah. Aku camp sekolah ni bukan sekali je tau. Ada few times and aku macam aku cakap dengan kau, aku mungkin bukanlah jenis orang ada indera keenam. Macam orang indera keenam ni lagi scary tau. Sebab dia dekat mana-mana dia pergi dia boleh nampak. Aku tak tahu lah macam mana kalau aku nak survive kalau aku ada macam tu. Sebab serious to say lah macam aku yang macam certain times dia nampak pun takut tau, macam especially macam bila gelap, bila aku seorang aku takut. Sebab aku pernah nampak kan, so aku takut. Tapi ada certain orang yang tak tahulah, aku tak tahu macam mana orang ada indera keenam boleh macam survive, macam dia pergi mana-mana macam dia boleh dia pergi mana-mana tapi dia boleh macam relax je. Kau nampak macam ada orang macam dia pergi keluar, orang ada indera keenam tapi dia boleh pergi keluar macam tak ada apa-apa. Yes, Kau tahu scary tau, macam aku pernah dengar macam orang cerita macam orang ada indera keenam ni, dia dekat macam mana, indera keenam ni dia bukan semestinya nampak hantu macam iblis, syaitan. So macam kadang-kadang tiba nampak tau dekat balik pintu tiba-tiba macam tu. Scary tau, aku macam tak bayangkan. Maksudnya hijab dia dah terbuka member? Ya, so macam tu lah. Dia macam sejak dari baby pun dia dah memang dari kecil memang ada benda tu. Tapi macam aku tak adalah macam di indera keenam, tak ada lah. Cuma macam biasanya macam kalau ada benda tu aku boleh rasa. Biasanya kan kalau ada benda tu kan kau boleh rasa macam, bukan aku je kot, aku rasa semua orang kot dia akan rasa macam ada macam aura macam negatif macam tu aku macam akan rasa gelisah, rasa macam tak sedap. Kan? So macam aku kan few times lah memang aku pernah nampak benda tu. Memang macam dengan mata aku sendiri pernah nampak tapi aku tak pernah nampak muka. Luckily tu stay lah macam
Aku pernah nampak tapi tak pernah nampak muka. Just macam mungkin nampak badan, nampak macam tekstur dia, mungkin rambut dia panjang, apa semua. Tapi aku biasa nampak Cik Pon. Yang benda lain aku tak pernah nampak. Dia macam Mana? special tu. Kat Dekat mana? rumah Kat mana? dekat rumah aku pernah nampak. Aku rasa pernah cerita kat orang kau. Kat rumah aku pernah nampak. Lepas tu aku cerita macam tadi, aku pernah nampak dekat waktu kita orang pergi camping kat sekolah, tapi benda tu memang kat sekolah. Dan aku pernah nampak. And aku dulu librarian, so macam ada nampak macam kelibat-kelibat macam tu. Sebab kadang-kadang aku on duty, aku seorang-seorang kat sekolah. Macam kau bayangkan pukul 4 cikgu tak ada, student tak ada, tapi aku kena jaga library. So kadang-kadang kat situ macam ada lah macam nampak kelibat-kelibat. Kalau aku nak story macam panjang aku rasa. Dia itu story lain lah macam biarlah habis cerita, aku tak nak lah habiskan semua cerita sekarang. Tak baik lah member. Dia ada episod dia. Macam hari tu kan aku dah habiskan satu part cerita aku. Macam tu cerita aku dengan kau kat company lama kita. Actually kan ada few incidents tau yang jadi kat aku waktu aku kerja kat company lama kita dulu. Kau tak pernah macam waktu kau macam kau tak pernah nampak direct ke macam benda-benda macam ni? Pernah. Sebab waktu tu kalau nak ikutkan ada satu time yang Michi tak boleh nak datang tau. And then kunci office pegang dekat I sebab I paling dekat dengan office. So Ya aku ingat. Ya. Bila sebab office kita orang basement tau. Bila basement tak ada orang. Maksudnya kalau I tak buka lampu memang benda tu gelap, tak ada apa-apa. Betul office kita tu creepy ya. Aku rasa macam sebab tu lah benda tapi benda macam kat Martin tu kan aku tak rasa benda patient. Tapi kat tempat kerja lama kita, kan aku tak rasa macam aku tak rasa lah macam ada satu je. Aku rasa ada banyak tu. Sebab aku boleh rasa lah macam aku rasa macam waktu aku kerja situ kan. Yang gerakkan kerusi hari tu is bukan macam aku rasa lah maybe itu something yang dia macam dewasa lah. Tapi yang macam yang biasa aku nampak yang lari-lari tu is budak-budak. Aku boleh rasa. Macam I lah sebab bila I buka and then I buka dia punya shutter kan, and then benda tu gelap, memang tak ada orang. Lepas tu kalau I tak buka lampu pun step dari situ lah I dah nampak dah. Waktu tu pagi-pagi memang tak ada orang waktu tu, tak ada pekerja ke apa, I yang buka company tu. And then buka je tengok I macam fikir aku tak kacau kau jangan kacau aku. I just fikir macam tu and then I buka lampu. Macam sometimes pun macam kalau I kira-kira tengok-tengok barang apa yang I nak identify kan. And then ada je rasa macam ada orang ikut kat belakang. Macam tu tapi macam it's okay. Macam sometimes instinct I tak nak fikir banyak-banyak sebab I nak kerja kan waktu tu macam kita nak kerja lama. Tapi seriously kalau macam waktu tu kalau macam ingat balik kan, I think kan macam I sendiri dah pernah alami macam waktu that time sebab macam sini dia biasa duduk kat dalam office kan. So I yang biasa macam keluar kan. Bayangkan waktu that time I ingat lagi waktu I nak kira stok kot. Waktu I nak kira stok tu lah macam di setiap macam waktu I tengah kira stok tu you tahu tak I dengar suara-suara macam somebody calling me tau. You boleh rasa macam ada orang panggil you. Seram tau macam you rasa macam ada orang panggil, ada orang main dengan pintu. So dari situ memang I tahu lah macam Martin tu ada something That was a negative aura orang. Yelah macam maybe because macam benda-benda macam tu dia suka macam tempat macam gelap. Sebab tu I think macam dia gelap, lembab, lepas tu macam tak ramai orang lalu. Kalau kita tak ada pun memang tempat tu kosong kan. So I think macam itulah macam punca dia. Tapi kadang-kadang I think lah macam setiap tempat pun ada benda-benda macam tu kan. Cuma macam either dia memang nak mengganggu or dia memang macam just yelah just macam ada certain ghost ni pun kan macam-macam jenis kan. Dia macam memang dia berniat untuk mencederakan dengan jadi macam mungkin dia bosan kot macam kita manusia kan. Dia rasa bosan. So dia jangan nak mengganggu, nak mengacau macam aku ada. Aku rasa macam tu je lah kot. Dia just nak tunjuk yang dia ada dekat situ. So macam respect lah. You yes, masuk betul. orang and then you just respect
yang ada orang lain, bukan you je ada kat situ. Tapi I think kan macam dekat company lama kita kan, kenapa dia marah mungkin sebab kita pun kadang-kadang over juga kan. Macam sekali gelak ketawa-ketawa macam tak ada orang kat situ kan. Padahal macam dia just mungkin nak macam nak kita be aware macam oh you dekat tempat orang, you kena macam more mind your attitude lah, macam jangan suka hati you kat tempat orang tau. Aku rasa macam tu lah. Sebab bila kita masuk rumah orang, kita kena jaga adab, betul tak? So kita dekat situ ada miss sikit lah. Member nak tak try tanya macam kita invite seorang, betul mana tahu orang pun ada cerita. Aku takut nak invite orang sebab macam kita tak biasa sembang orang macam Ada tak siapa-siapa nak join? kalau tak nak join pun mungkin boleh lah tulis kat komen cerita korang, nanti kita orang read, kita orang baca cewa panjangnya nak baca. Tapi aku rasa macam aku nak write nak baca. So macam you guys komen lah, nanti kita orang baca cerita korang. Tapi memang kau sendiri memang itu je ke pengalaman horror yang macam kau memang pernah alami? Oh macam ada yang lagi macam creepy dari ni? Ada je lagi creepy. Macam yang I cakap pasal I punya yang I nampak kat kaki I tu. Tunggu. Tak nak, jangan cerita dulu. Tu nanti kita buat part 2. Ya, aku tak habis tau. Aku macam return. Aku suka macam separate kan. So nanti benda ni jadi panjang. Boleh jadi segmen weh. Setiap minggu aku nak buat macam ni. So tiap minggu kau je lah aku cerita-cerita hantu. So aku nak jadi content YouTube kan. So macam tiap minggu aku buat macam aku buat macam ni, lepas tu aku upload kat YouTube. So every week different story lah member. Okay, don't forget to follow me. Yes, don't forget to follow us lah. Tapi berbahas pasal benda-benda halus ni kan. Kan scary tau sebab sekarang pun dah malam kan. So kita bahas-bahas pasal ni. Aku sebab tu lah aku macam kita bahas malam macam ni kan. Saya dapat macam feel horror tu macam hari tu aku buat petang. Tak seram sangat. So sekarang ni dekat pukul midnight kan. Sebab malam. tapi hantu ni kan orang cakap midnight je. Okay, benda tu aku nak betulkan sebenarnya. Benda ni bukan happen midnight je sebenarnya. Okay, benda yang kita alami tu petang kan? Dalam pukul 2 lebih kan? 3 around 3 pukul 2 ke 3 macam tu lah. So benda tu orang cakap macam sebab orang selalu terpengaruh dengan horror story ni kan. Sebenarnya sebab orang horror story yang korang tengok kat dalam cerita tu is not reality tau. Sebenarnya reality ni dia tak peduli kena tengah malam ke, kena malam ke. Anytime dia rasa macam dia nak mengganggu, dia boleh ganggu. Dah ada setengah orang cakap makhluk halus ni tak boleh sentuh kita sebab kita human. Betul. Untuk aku personally lah betul. Dia memang tak boleh sentuh kita or kacau kita sebab dia kan makhluk gaib. Kita ada macam ni kita solid kan. Kita ada raga. Solid lah. So untuk dia orang bunuh kita itu aku rasa macam almost impossible, tapi diorang boleh macam apa merasuk, diorang boleh merasuk, or maybe diorang ada cara untuk macam manipulate kita untuk macam membayangkan berhalusinasi kan, membayangkan benda-benda yang membawa kita ke arah tu. Tapi kan selain tu aku rasa macam hantu-hantu ni juga kan ada one teknik juga yang macam kau pernah dengar tak orang meninggal sebab dia dia bukan meninggal lah, mungkin dia mencuba untuk bunuh diri disebabkan dia macam mendengar bisikan-bisikan macam ni. So benda tu pun berkaitan dengan kita punya psikologi lah. Contohnya macam kau tengah sorang-sorang mengelamun, fikiran pun tengah kosong, asal dia ni macam kau dengar bunyi macam buatlah ni tak ada orang sayang kau, especially kalau macam kau tengah serabut. So benda-benda macam tu lah yang aku rasa macam time-time macam tu syaitan ke hantu ke apa benda lah makhluk-makhluk gaib ni cuba nak meracuni fikiran kita untuk buat benda-benda yang bukan-bukan. Sebab benda ni memang betul happen. Orang kata halusinasi. Yes betul. So benda-benda macam ni kan macam yang you guys tengok. Depression lah. Apa? Selalunya orang macam tu depression. Yelah
sebab tu aku cakap macam dia kadang-kadang dia ada macam ada certain times macam bukan depression je lah. Macam kita as normal human pun kadang-kadang ada problem kan. So macam aku rasa mungkin waktu tu macam that person pun memang tempat tu keras and that person pun ada problem. So benda tu lagi macam mengganggu kau punya minda. Aku tahu tak? Especially macam kalau kau tak berapa dekat dengan Allah kan. So macam that time macam benda tu lagi kuat. Kacau kau. So aku rasa macam benda tu lah yang macam benda yang kita tengok macam apa yang macam kita biasanya kita as normal manusia tak ada indera keenam ni macam termasuk kau lah dengan aku. Kita yang tak ada indera keenam ni kita bawa tu macam tengok cerita horror dan kita terpengaruh dengan cerita-cerita macam tu. Oh hantu ni macam ni macam ni je. Kita percaya bulat-bulat. Sebenarnya untuk macam orang macam at least kita dah pernah mengalami kan. So kita ada pengalaman. So kita tahu. Sebenarnya benda tu is not as simple macam cerita hantu. So benda yang benda macam contohnya makhluk halus ke apa benda yang mengganggu kita, dia mesti ada sebab dia kacau kita. Bukan simply dia nak kacau. Oh kalau memang benda tu berniat jahat, dia mesti ada sebab. Macam ada mesti ada reason lah benda tu untuk kacau kita. Dia takkan simply macam engkau macam tu. Dia takkan macam tu. Oh maybe dia just dia kalau dia bukan mengganggu secara agresif, mungkin dia just nak kau tahu yang dia ada. Tapi kalau dia mengganggu secara agresif, ide dia hantar daripada orang or maybe dia memang kita ada buat something yang buat dia marah. Tapi macam kau percaya macam pasal macam ada certain orang kan dia hantar benda-benda halus ni. Macam kita membawa ke topik yang menarik lah ni. Bawa macam benda-benda halus ni. Cik? Macam ada orang hantar makhluk-makhluk halus ni untuk macam membunuh atau something like that. Kau percaya tak? So ada certain orang kan macam now in modern day banyak orang tak percaya macam sekarang ni zaman moden mana ada orang guna-guna macam tu lagi. Tapi untuk aku personally lah aku percayalah benda-benda macam ni. Sama lah. Percaya. Sebab dah banyak kes dah berlaku. Dia benda tu gaib. Lepas tu bila gaib, macam orang tak percaya. Tapi Nabi tu dia dah cakap dah. Kita manusia ni bukannya seorang je yang hidup kat dunia ni. Ada makhluk Tuhan yang lain. Dan daripada situ kita kongsi alam. Yeah. Betul. Aku pun ada cerita pasal macam makhluk halus ni pun aku ada cerita juga sebenarnya. Aku yakin bukan aku je, kau pun ada cerita kan. Kalau nak cerita, tapi tak best. Sebab aku nak jadikan ni jadi satu video kan, tak apa. Siapa yang nak tengok sambungan dari cerita ni, jangan lupa subscribe kita orang berdua punya YouTube channel and subscribe lah kita orang. Follow lah kita orang punya TikTok. Okay, jangan lupa tekan tombol notification. So macam you guys dapat update lah every time kita orang ada update cerita baru, kongsi share cerita seram baru. So you guys boleh update yang baru. Annyeong. So I think that's all lah untuk malam ni. Kita dah bercerita panjang juga aku rasa ni kan. Betul? So kita ni pun dah dekat pukul 12.30 malam Kau dari mana? Aku dari mana? Aku kat rumah je member. Tapi tadi petang aku keluar sekejap Aku ada pergi lepak sekejap. Wow, benda tu. Bracelet je. Aku ingat apa? Macam crown baru. Kau tak ada kerja. Kau ingat aku Vida nak pakai crown. Mana aku tahu sekarang Kila Kis nak betulkan jadi Vida Kis. Aduh. Aku rasa macam tu je lah kot dah nak pukul 12.30 malam ni. Okay guys, tu je. Thank you for joining us. Itu je lah untuk macam minggu ni. Kita orang nak habis dah lambat. Tak apa lah. Kita sambung aku rasa minggu depan lah. Sebab this content I will do every week. So you guys jangan lupa follow YouTube and YouTube Kilakis. And jangan lupa follow TikTok kita orang. And don't forget to subscribe and tekan tombol notification, okay? So you guys boleh dapat update lah. Sebab every week kita orang akan buat konten seram ni. Kita akan buat konten seram ni.
So you guys, kita akan share-share kita orang punya Kalau story. I tak busy, Cerita dah lagi, tak boleh sebab ini content weekly. So kalau I cerita sekarang semua, habislah content I untuk next week. So kita sambung next week. Masa I tak sure lah, tapi I janji next week kita akan sambung lagi content horror ni. So member next week on tak? if I tak busy, I don't have a lot of assignment and I will join you lah. For sure. Okay lah, so kalau member I tak busy, dia akan join I untuk macam kita sembang-sembang creepy macam ni. Tapi this creepy segment will not end. Okay, tapi I pun ada few more content baru yang I nak buat. Tapi this is one of my memang weekly content. So starting from last week, until continuing, I memang akan buat konten seram. Sebab I memang suka cerita seram. And I sendiri mengalami lah cerita seram ni. So ini memang akan jadi weekly content lah. Macam aku memang nak buat ni jadi content, main content aku member aku nak buat cerita horror. Kau nampak tak member kau? Ke arah creepy kan? Tepat. Creepy-creepy kau jangan nak takut-takut pula Ya weh. Nanti memang tiba-tiba aku tidur sebelah kau. Ayah gila. Seram siap. Kayaknya kau saka aku. Menempel. So don't forget lah anything next week kita sambung. Esok tengoklah sebab aku ada few content lagi aku fikir aku nak buat. Tapi from now memang content tetap aku nak buat is content horror. This horror story I will do every week. Non-stop lah. But not sure ada apa. Maybe I will do Saturday or Sunday lah content horror ni. Either two lah macam Saturday or Sunday. Tapi every week mesti ada satu. So stay tune ya you guys. Jangan lupa support. Thank you. So bye-bye. Bye-bye member. Good night. Good night everybody. Bye. Jaga-jaga takut dekat sebelah ada yang teman tau malam ni. Okay bye-bye. Did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are